Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dan penonton semua? Selamat bersua kembali dalam rancangan Kegemaran Ramai Al-Kuliah di TV3 pada petang ini secara langsung dari Institusi Seri Pentas. Dan Alhamdulillah hari ini hari Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan tajuk kita pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan yang budiman ialah hulur atau tidak. Ini datang di tangan saya ada duit tuan-tuan ya. Nak hulur ataupun tidak? Nak hulur ataupun tidak? Kita fikir banyak kali dulu ya. Apapun kita ikuti kupasan bersama panel kita pada petang ini yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya ataupun UM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? InsyaAllah. Nak hulur atau tidak ni? Ya. Hulurkan saya tak apa. Ya. Apa pun tuan perempuan, jangan ke mana-mana ya. Kita akan bersama dengan anda dengan tajuk hulur ataupun tidak. Apapun kalau anda ada kemusykilan tentang persoalan yang kami akan bangkitkan hulur ataupun tidak ini, boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-1677. Kita akan berkongsi pandangan dengan anda ataupun apa-apa kerisauan, kemusykilan daripada anda. Apapun Ustaz, sebagai mukadimah pada petang ini, kita teruskan dengan persoalan pembuka tirai kita. Nabi pernah sebut, bab tangan ni, cerita bab tangan ni memang banyaklah cerita bab tangan Ustaz. Salah satu yang Nabi sebut, al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan kanan lebih baik kot buat dia di atas. Jadi apa maksudnya kupasan daripada sabda Nabi itu? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, Al-Fadhil Ustaz Fauzi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Topik kita petang ini cukup cantik dan cukup menawan sebenarnya. Hulur ataupun tidak. Tadi pun dah dinampakkan tadi duitnya. Nak hulur ke tidak? Asasnya kita baca hadis Nabi yang dibacakan Al-Fadhil Ustaz tadi, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Yang bermaksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebenarnya hadis ini menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Arti dalam konteks ajaran Islam kita, satu perkara yang penting ialah kita diajar supaya menjadi seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, seorang yang suka membantu, seorang yang suka memberi, seorang yang bukan penerima semata-mata. Maka dalam hal ini menarik perhatian saya bila mana disebutkan oleh Al-Fadhil, guru kita semua, Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang menyatakan bahawa itulah di antara kecantikan Islam. Kerana dalam Islam ini ada satu perkara yang penting yang namanya ialah saling bantu, membantu, tolong, menolong. Maka Nabi SAW mengajar kita supaya menjadi tangan di atas. Sebablah tangan di atas ni merupakan tangan lebih mulia sebenarnya. Ya, seolah-olahnya tangan di atas tangan yang lebih tinggi daripada tangan di bawah. Jadi menampakkan tangan di atas tangan memberi, tangan di bawah tangan menerima. Yang pentingnya ialah Nabi sebut khairun. Khairun maksud lebih baik. Lebih baik bermaksud tidaklah salah orang menerima, sebab dalam Islam ada penerima. Ya, orang fakir, orang miskin, orang bermasalah, orang kelaparan patut diterima, menerima makanan dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan macam itu, kata Nabi, khairun, lebih baik bagi orang memberi. Kenapa? Ikut kata para alim ulama kita, termasuklah kata Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menyatakan bahawa bagi orang yang memberi itu suatu nikmat yang paling besar, seolah-olah dia berada di tempat yang tinggi. Kerana biasanya orang memberi ini orang kaya. Orang kaya yang dermawan Ustaz, bukan kaya yang kedekut dan bakhil. Orang yang lebih harta maka dia beri. Orang ni orang mulia. Sebab tu kita diajar kata Ibn Atta As-Sakandari supaya menjadi pemurah. Bila kita ada kekuatan, bantu yang lemah. Kita ada harta lebih, bantu yang miskin. Jadi orang tangan di atas ni
tetap dianggap orang yang mulia dan dianggap orang yang lebih terbaik di kalangan manusia. Jadi mana jangan hulur, jangan tak hulur. Ya. Hulur bukan tak hulur. Itu baik. Allah Okey, itulah tuan dan puan. Kalau ada kemusykilan boleh hubungi kami, berkongsi dengan kami di talian bebas tol 1-800-88-1677. Kami akan ambil panggilan anda sebentar nanti jika ada. Saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun anin nar. Orang yang dermawan itu, orang yang suka menghulur itu sebenarnya dekat dengan Allah saya, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia tapi jauh daripada neraka. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita dengar juga ada terbaca hadis-hadis yang dalam kitab-kitab menyatakan bahawa orang yang suka mengemis ni Ustaz, dia tak kisah siapa-siapa dengan ustaz pun dia mengemis, dengan siapa-siapa mengemis, waktu malam mengemis, siang mengemis. Dikatakan bahawa dibangkitkan pada hari kiamat nanti tak ada daging kat pipi, orang kata tengkorak je, tak ada daging kat kepalanya. Saya fikir macam mana macam tengkorak tepi jalan tu kan, kawasan kemalangan jalan raya. Saya kata ini orang mengemis, menakutkan. Tidak ada isi kat kepalanya, semuanya tinggal tulang je. Boleh Ustaz kupaskan hadis ni Ustaz, silakan. Okey, cantik. Sebelum itu saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebutkan, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas. As-sakhi perkataan yang ditafsirkan oleh kalangan para alim ulama kita dalam dua makna. As-sakhi bermaksud orang yang bermurah hati untuk memberi walaupun tak diminta. Maknanya bersedia untuk beri walaupun orang tak minta, tapi semangat dia begitu ada. Ini as-sakhi yang ditafsir ulama. Yang kedua, as-sakhi dalam maksud orang yang berada tetapi dia tunaikan hak orang lain. Dia kadang-kadang tak orang minta tapi dia tahu ini hak orang. Jadi dalam konteks ajaran Islam kita ni tuan-tuan, as-sakhi merupakan satu akhlak yang terbaik. Balik pada cerita Ustaz tadi. Memang ya, dalam satu hadis yang dinukilkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahawa akan datang di padang mahsyar nanti orang yang suka meminta-minta datang dalam keadaan tanpa daging di muka. Tanpa daging di muka. Guru kami, iaitulah Syekh Muhammad Al-Uthaymin, ya, seorang alim besar di Arab Saudi, guru kami menyatakan bahawa ia menunjukkan satu penghinaan kepada orang-orang yang suka meminta-minta kadang-kadang tanpa sebab. Tapi kerana meminta, ya, kadang-kadang kita hadapi orang macam ni sehari ni tuan-tuan. Kita bimbang jugalah ya. Kadang-kadang mengemis ini ada sindikitnya. Ya, memang kerja dia mengemis, ya. Minta kadang-kadang dengan ustaz yang paling minta. Ya, dia tahu ustaz dia banyak, contoh Ustaz Fazil kan. Jadi akhirnya sifat ni sifat yang keji. Jadi kata Syekh Al-Uthaymin, ini menunjukkan sifat buruk yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah tarik daging mukanya di padang mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sepatutnya situasi macam kita kena bimbang, kena takut. Saya tertarik bila mana diungkapkan lagi oleh di kalangan ulama kita menyambung bicara saya tadi, iaitu Ibn Atta adalah asalkan dia kitab Al-Hikam. Kata apa? Dia kata kalau manusia ini jenis yang suka meminta-minta, dia akan hilang tiga perkara. Orang yang suka minta itu nanti akan tiga perkara. Pertama, dia hilang maruah. Kerana orang minta ini biasanya dianggap orang hina. Dia hilang maruah. Yang kedua, dia hilang akhlak agama. Dia tak ada agama. La dina lahu. Yang ketiga, dia adalah orang yang dihina pada pandangan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini merupakan kenyataan. Suatu kalau dalam satu hadis yang lain, saya nak sebut sekarang ini, ada hadis yang datang daripada Bukhari dan Muslim juga menceritakan bahawa Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Di awal pagi akan datang dua malaikat kepada kita ni tuan-tuan, dan malaikat akan berkata, salah satu akan berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Fayaqul akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Yang pentingnya ialah saya nak bawa yang pertama. Di mana orang yang suka beri, malaikat akan kata tolong ganti dengan kebaikan. Yang kedua ini yang menakutkan, orang yang kedekut. Orang minta tadi, tolong ganti dengan keburukan. Suatu orang suka minta-minta tanpa sebab yang syar'i, orang dianggap hilang maruah, hilang agama dan tidak ada adab sama sekali. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, mungkin saya nak panjangkan sikit tentang tak ada daging ni dekat kepala ni kan. Jadi ikut lepas ni kan saya rasa di muka-muka tak ada daging kan. Lepas ni AJK suruh masjid tak nak minta dah sumbangan derma daripada jemaah. Sebab nanti AJK nanti di bangkit hari kiamat
tak ada daging kat muka dia. Ini termasuk yang tu ke Ustaz ataupun tidak ni? Silakan. Kadang-kadang ada je kan kita minta derma daripada sumbangan jemaah semua sebab nak buat forum perdana dia jemput Ustaz Roslan dan Ustaz Muzi kan. Oh, nanti JK tak ada daging kat muka. Apa cerita Ustaz? Silakan. Ustaz, yang tu kena beri Ustaz. Ya. Kalau bab untuk derma kat seorang masjid, tak boleh bagi sikit, bagi banyak pun tak apa. Itu wajib beri. Yang minta-minta tak pasal tadi. Yang mengemis waktu-waktu tertentu itu tak boleh. Tapi dalam hal seorang masjid, yang ini diajar agama, fastabiqul khairat, bertolong bantu dan segera kamu kepada al-khairat. Al-khairat adalah maksud membantu fakir miskin, bantu surau. Yalah nak buat surau, nak bina surau masjid, tak ada orang bantu, tak terbangun. Jadi ini ruang yang patut kita masuki. Itu kena hulur. Jangan tak hulur. Okey, terima kasih. Apa pun kena hulur. Duit ni kena hulur. Jangan tak hulur untuk masjid dan surau. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika Ustaz. Kita akan bertemu dengan anda semua, penonton semua sebentar nanti insya-Allah. بك خير الخلق كلهم محمد سيد. Hulur ataupun tidak? Hulur ataupun tidak, itulah tajuk kita pada petang ini. Sama ada kita nak hulur ataupun tidak kepada orang kata apa yang minta derma ataupun sumbangan ataupun mengemis ataupun minta sedekah daripada kita. Kita akan kupas tadi ini lebih mendalam insya-Allah. Apapun kalau anda ada kemusykilan boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-1677 bersama dengan Ustaz Roslan Muhammad, pensyarah kanan Universiti Malaya. Okey Ustaz, kadang-kadang saya sendiri pernah mengalami insiden. Tadi Ustaz sebutkan bahawa kadang-kadang pengemis ni mengemis dah jadi satu profession, satu career dah. Cuma tak usah nombor orang lah. Apa profession? Mengemis. Dia tak sebut je. Tapi tengok pada gaya hidupnya memang gitulah Ustaz. Ada satu lagi Ustaz, kalau kita pergi ke RNR ataupun pergi ke sesi minyak ataupun waktu kita makan di kata apa Ustaz, di restoran, datang kadang-kadang yang saya terharunya Ustaz, itu yang budak-budak sekolah agama dengan pakai songkok tertibnya, dengan pakai tudung dengan sopan santunnya. Saya lihat pengkesian macam adik-adik saya Ustaz. Jadi kadang-kadang datang kadang dia jual bam pun dia juga, tapi dengan belilah kalender pun kena beli, minta derma sumbangan, tertulis kadang-kadang mahak tahfiz, sekolah agama dan sebagainya. Adakah ini betul Ustaz, pada pandangan Ustaz lah, barangkali Ustaz pun pernah alami juga insiden seperti ini, adakah ini sindiket namanya? Sebab bila saya nak bagi duit untuk dia makan, ajak dia makan, dia kata tidak boleh Ustaz, tidak boleh encik, dia kata. Sebab nanti ada Ustaz lihat dan Ustaz mati, nanti Ustaz marah. Saya kata, ada Ustaz yang marah, sedang mati dia. Jadi dia tak akan ambil duit untuk makan belanja ataupun sebagainya Ustaz. Saya nampak macam ada sindiket. Silakan Ustaz. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita dalam isu ini tidaklah berapa seronok untuk melihat dalam konteks suuzan, ya. Sebab suuzan sesuatu yang tidak diizinkan agama, satu perkara yang dianggap perkara yang tidak patut kita lakukan. Suuzan satu benda tidak patut. Tapi saya nak melihat dalam kacamata lebih jauh tuan-tuan, ya. Saya nak bawa satu lagi asas yang penting. Persoalan memberi, infak, beri derma, menyumbang ataupun beri sedekah, sesuatu diizinkan agama. Bahkan kita yang menyumbang ini diminta supaya beri keikhlasan. Apa pun situasi. Contoh tadi kepada surau, masjid yang kita pasti anak yatim. Okey. Sebab itu merupakan yang tuntutan agama. Sebab itu maka dalam Islam, orang yang memberi pasti dia akan beroleh kejayaan dunia, keselamatan akhirat. Kerana banyak ayat menceritakan kelebihan orang-orang yang menyumbang ini. Cuma tinggal lagi, jawapan saya ialah kadang-kadang timbul prasangka kepada kita bila mana kekerapan tu terlalu kerap sangat, ya. Sebagai contoh, nak kata sedikit pun payah, tapi macam-macam sindiket. Ya, saban hari kita jumpa dengan kadang-kadang kanak-kanak yang datang minta untuk derma sekolahnya, derma suraunya, untuk jual barangnya. Kadang-kadang orang yang sama. Dan kadang-kadang bukan pukul 11 pagi Ustaz Fauzi, jam 12.30 malam. 12.30 malam? Jam 10.30 malam. Okey Ustaz. Kita berhenti setakat 10.30 malam Ustaz. Kita tak selesai jawapan tu? Kita ada Aida di talian Ustaz, dari Johor Bahru. Assalamualaikum Aida. Waalaikumsalam Ustaz Fauzi. Ya, apa kemusykilan Aida, silakan. Boleh saya bertanya soalan pada Ustaz Roslan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah peminat setia Ustaz Roslan. Terima kasih. Ustaz, ni kadang-kadang kalau kita pergi pasar raya, kan ada kadang-kadang budak-budak ke orang tua ke dia minta duit.
Kadang-kadang saya tengok dia macam seorang penagih, kadang saya tengok dia seorang hidugam. Apakah wajib saya bagi dia hulurkan pada mereka tu? Okey, cantik soalan Puan Aida tadi. Silah, terima kasih ya. Sama. Assalamualaikum. Salam. Okey, ni pun satu isu juga Ustaz. Kadang-kadang kita nak bagi tengok kan dia beli dadah nanti kan. Tengok macam mak pek dah muka tu. Jadi apa komen Ustaz? Ini pun banyak berlaku dengan saya sendiri pun pernah jumpa macam ni Ustaz. Silakan. Okey. Asas kepada soalan tadi cukup cantik. Apa sikap kita? Ya. Saya nak bagi dua. Asas yang pertama ialah keikhlasan kita adalah segala-galanya. Sebab tidak miskin seorang yang menyumbang dan tidak akan ditimpa kefakiran orang yang suka bagi derma. Percayalah, 10 sen ke, 100 ke, 100 juta sekalipun, orang yang suka menyumbang tetap akan dianggap orang yang paling mulia si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu asas, arti keikhlasan ada. Yang keduanya, satu aspek yang lain. Oleh kerana kita mungkin ada keyakinan, orang ini dari aspek nampak caranya ada benda yang tak kena. Bagi saya melihat ada kewajaran kita untuk tidak beri. Sebab kita ada syakwa sangka sedikit kepadanya. Tetapi keikhlasan kita segala-galanya. Maka dalam isu ini kalau Puan Aida contohnya rasa nak beri dalam nilai RM1, RM2, saya rasa itu tidak masalah. Tetapi kalau kita rasa ada di sana tempat yang lebih aula, saya buat banding macam ni saja. Di antara tempat yang kita rasa syubhah, contoh orang nampak tak berapa clear, nampak ada sedikit, kita tempat yang lebih aula. Contohnya tabung surau, tabung masjid, tabung anak yatim. Mengapa tidak kita terus ke sana? Yang pasti pahala menunggu kita di mana-mana. Jadi yang penting ialah hati kita menentukan. Jadi kalau kita seorang dermawan, kita akan bagi derma walaupun di mana kita berada. Wallahualam. Itu jawapan saya. Okey Ustaz, kita masuk balik kepada soalan tadi tentang pelajar-pelajar sekolah agama Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, saya bukan musim cuti sekolah pun. Saya tanya, adik tak sekolah ke? Dia kata sekolah, tapi kenapa sekarang cuti sekolah pun kenapa berada kat sini kan? Patut berada di sekolah. Ini Ustaz yang katakan sindiket Ustaz, silakan. Ya. Ialah saya pertama sekali juga hadapi situasi yang sama. Ya. Sebab tu saya ingin menyebut satu dua perkara kepada pihak yang berkaitan. Kepada pihak yang menyendikitkan isu ini ataupun yang mengesindikit, tolonglah kembali ke landasan hidup yang sebenarnya. Jangan anda menipu manusia semata-mata kerana anda telah menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada di sana pintu keberkatan langsung walaupun anda mengumpulkan 1 juta sekalipun di atas nama penipuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengizinkan harta yang haram memasuki rongga sendi manusia. Suatu Nabi pernah bersabda, antara sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi aw kama qal. Barang siapa yang masuk ke dalam dagingnya harta yang haram, nerakalah tempat utama yang layak bagi dia. Layak baginya. Okey Ustaz, kita ambil satu lagi panggilan Rosita dari Kelang, Selangor. Assalamualaikum Puan Rosita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan bercakap. Ya, saya nak bertanya tentang isu yang dibangkitkan ni lah. Ya. Soalan saya begini, kalau kita menderma, okey, kita menderma tu memang kita ikhlas, kita bagi dengan ikhlas, kita sedekah ya. Tapi pendermaan kita tu ataupun sesuatu yang kita berikan kepada seseorang tu menjadikan orang tu merasa seolah macam kita ni pandang rendah pada dia, menjadi satu bualan yang tidak baik ataupun menjadikan satu fitnah. Ya, ya. Adakah derma kita tu mendatangkan, ialah kita derma dengan ikhlas antara dia dengan Tuhan untuk apa yang dikatakan lah. Tapi kalau derma kita tu mendatangkan sesuatu yang menyebabkan orang yang menerima tu berkata yang tidak baik, adakah itu mendatangkan satu dosa? Okey, kita dengar pesan Ustaz ya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Okey, saya rasa kemusykilan penulisan pun ada asal Ustaz. Sebab kadang-kadang bila kita bagi tu, orang tu jadi berubah muka dia. Dia macam dia miskin sangat-sangat ke aku ni dalam hati, barangkali hati dia akan cakap macam tu kan. Tapi nampak pada air muka dia berubah dan dia rasa macam malu pula kita kan. Tak, nampak berubah. Jadi Ustaz, barangkali apa komen Ustaz tentang jatuhnya muka tadi, silakan. Cantik soalan tu Puan Rosita. Mungkin ini di antara sesuatu yang kita jangka, yang kita tak jangka ya. Saya nampak dua keadaan. Keadaan pertamanya ialah kalau seorang memang perlukan bantuan daripada kita, katakan dia anak yatim, dia orang fakir miskin, kelaparan sebagainya, maka tidak ada sebab untuk dia yang menerima itu merasa terpinggir ataupun jatuh air mukanya. Dia memang memerlukan.
Yang keduanya, pihak yang kedua, bagi saya yang keduanya ialah mungkin cara kita beri itu. Mungkin cara kita beri itu di khalayak ramai contohnya. Ya. Kita beri dalam keadaan dia terasa tertekan untuk menerima, mungkin di khalayak ramai dengan percakapan. Jadi saya rasa asasnya ialah kita memberi dengan keikhlasan satu perkara, yang menerima, kalau dia sanggup menerima, dia terima. Persoalan sekarang ialah kalaulah si yang menerima tadi tertekan, itu hak dia untuk dia menerima atau tidak. Tapi kita yang beri, lillahi ta'ala, selesai. Sebab orang yang memberi tetap beroleh pahala. Yang menerima, kalau dia terima dengan keikhlasan pun, dia boleh pahala. Wallahualam. Okey Ustaz, daripada Kelang kita singgah ke Kota Baru Ustaz, boleh Ustaz? Okey. Makan nasi kerabu. Okey, Haji Abdul Rashid, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, syukran. Nak hulu tidak ni? Silakan, apa kemuskilannya? Okey, saya ulur soalan lah. Ya, ya. Daripada kupasan Ustaz di peringkat awal tadi, orang yang menerima ni nampak gayanya lebih kuranglah mulianya banding daripada orang yang memberi. Ya. Tetapi itu sudah jadi lumrah kejadian alam ni. Berpasang-pasangan dijadikannya yang memberi dan yang menerima. Betul. Kalau tidak ada yang menerima, nanti tidak adalah yang memberi. Betul. Ustaz kupaskan sikit soalan ni. Okey, terima kasih. Saya rasa Ustaz faham soalan tadi Ya, kan? cantik soalan. Okey, silakan Ustaz. Terus, terima kasih Tuan Haji Rashid daripada Kota Baru. Ini belah mana Jalan Bayam ke Jalan Hospital ni ya. Lebih kurang lah tu ya. Memang saya terima hakikat dan mungkin di awal saya telah sebutkan tadi, antara yang di atas dengan di bawah, Nabi telah meletakkan kedudukan orang di atas lebih utama, iaitu si yang memberi. Tapi kena ingat, walaupun orang menerima itu, yang menerima itu orang yang miskin ataupun orang lemah, itu tidak bermaksud orang itu dipandang hina. Sebab dalam Islam ini kaedah macam tu. Sebab tu Quran pun sebut kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersaling bantulah kamu dalam perkara baik dan taqwa. Hakikat dalam hidup kita memanglah kita tidak semuanya kaya raya belaka. Ada yang miskin, ada yang anak yatim, ada orang memerlukan makan minum. Tapi itu tidak menunjukkan orang menerima itu orang yang dipandang hina, tidak. Selagi mana orang yang menerima tadi orang yang patut menerima. Ya. Persoalan kita sekarang ialah kadang-kadang orang yang patut terima tak patut terima. Itu persoalan kita. Yang mengemis di jalanan kadang-kadang dalam keadaan menipu, itu yang kita pandang hina. Yang hina dalam Islam sebenarnya, bukan tapi dia hina. Tapi orang yang patut menerima. Kita kata anak yatim yang kehilangan mak bapak contohnya. Keluarga yang miskin, tidak ada makan. Itu memang layak menerima. Bahkan mereka patut dibantu. Sebab itu dalam Al-Quran, Tuhan pernah bersabda, pernah berkata dalam satu ayat, Al-Baqarah 205, Tuhan kata apa? Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin. Allah berkata kepada kita, berkatalah kepada mereka itu apa yang kamu telah belanjakan. Dan untuk siapa kamu berikan itu? Pastilah pemberian kita pada orang yang patut terima. Ya. Sepatutnya orang menerima tadi, kita kena hargai dia sebagai orang yang berada dalam kebaikan. Okey, terima kasih Ustaz. Kita daripada Kota Baru pergi pula ke Johor Bahru bersama dengan Yusna Yusof. Assalamualaikum Yusna. Assalamualaikum Yusna. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kemuskilan anda, silakan. Ni saya nak tanya Ustaz. Ya. Hari tu ada datang orang ada datang rumah saya orang. Aha. Minta sedekah lah. Ya. Lepas tu dia cakap bagi seikhlas hati, saya bagilah adalah sikit. Tapi dia cakap ni kurang, ni tak boleh. Lepas tu bagi tak? Saya bagi tapi dia tak apalah, ambil je. Ah. Dia ambil je. Kemudian dia beredar. Ha. Okey, saya faham situasi itu. Pernah berlaku pada saya juga. Okey, kita dengar Ustaz dia. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasihlah Puan Yusna. Okey, katalah Ustaz begini Ustaz. Dia kata bagilah seikhlas mungkin. Saya pun bagi RM10. Tak cukup. Dia kata dia nak yang ni. Yang biru dia nak, 50 dia nak. Allah. Tapi kata tadi seikhlas mungkin kan. Kita ikhlas yang ni. Jadi apa kami Ustaz? Kita kadang-kadang serba salah. Silakan Ustaz. Okey, ya. Kalau itulah yang berlaku kepada kita, bahkan kepada Puan Yusna sekalipun, saya boleh rumuskan begini, minta maaflah saya nak rumuskan bahawa ini adalah sesuatu menampakkan ada benda yang tak kena. Mungkin ini sedikit dan pengemis yang tidak ada tamadun akhlaknya, tak ada nilai agama dan moralnya. Sebab seorang yang patut dibantu, bila dibantu dia akan berkata Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau dah minta lebih,
Ini kita namakan sebagai sindiket-sindiket yang patut kita hindarkan. Dan pada saya orang macam ni tak patut beri pun sebenarnya. Wallahu alam. Okey Ustaz, berpatah balik pada persoalan tadi tentang sindiket yang menggunakan pelajar-pelajar ni. Saya pernah baca satu surat khabar Ustaz, bagaimana wartawan ni dia buat intipan di sebuah RNR dan akhirnya dia intip pelajar ni dibawa dengan van. Akhirnya sampailah ke sebuah banglo yang besar kepunyaan Taiko tu Ustaz. Jadi kalau dah begitu Ustaz, kita sebagai orang yang dermawan Ustaz, adakah kita terus bagi ataupun dah berfikir banyak kali dah dengar cerita sebenarnya, kita stop, kita salurkan tempat yang lain je lah. Okey. Sebelum tu Ustaz, kita ambil dulu panggilan daripada orang Kelang Ustaz, Suraya namanya. Assalamualaikum Suraya. Assalamualaikum Suraya. Hello. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Teruskan. Saya nak tanya, macam kalau kita bersedekah hari raya lah, adalah kira saudara saya lah kan. Kalau hari raya kan kita selalu pakai sampul kan. Ya. Bekas duit lah. Tapi dia macam seolah-olah sajalah nak tunjuk nilai tu kan. Dia kata tak ada sampul duit, dah habis. Macam mana tu cerita dia? Okey, bagus soalan tu. Dekat-dekat nak raya ni kan. Jadi Ustaz, terima kasih Suraya. Assalamualaikum. Satu bintang yang di langit Suraya namanya Ustaz. Jadi kadang-kadang yang dalam sampul yang merah ni, yang luar sampul tak cukup sampul yang biru ni. Nak nampak sikitlah ya. Jadi Ustaz, apa komen Ustaz lah tentang yang kadang-kadang yang mungkin tengok TV sekarang lah ya. Nak tunjuk action sikit lah. Tak sampul lah. Kita banyak RM50 ni. Jadi apa komen Ustaz? Kita dalam sesuatu amalan kita mesti ada satu nilai yang kita namakan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kamu diperintah supaya mengabdikan kepada Allah dengan nilai keikhlasan yang tinggi. Bahkan tuan-tuan puan-puan sekalian ya, kita dalam hidup ini, dalam agama kita, sebaik-baik manusia itu, ini nak sebut ni supaya jangan kita tonjolkan tadilah di luar sampul banyak, dalam sampul sikit. Sebenarnya dalam Islam itu, kita ambil konteks hadisnya. Nabi pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah. Salah satunya kata Nabi, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiq yaminuh. Bayangkan tuan-tuan, manusia yang dianggap mulia di sisi Allah ialah orang yang seolah belanja tangan kanan, kita tak tahu. Jadi bagi saya lah, keikhlasan itu mesti kita sematkan dalam. Jangan kita semata-mata, minta Ustaz Fauzi, bukan saya nak ambil kerana sebab 50 kita angkat tinggi-tinggi, nak derma tu tinggi, 3 kaki tinggi. Yang 10 sen ke bawah. Itu bukan keikhlasan. Sepatut kita ikhlas, mahal ataupun sikit, banyak sikit, kita lillahi ta'ala, kita masukkan saja. Artinya nilai itu balik kepada hati kita yang tulus ikhlas pada Allah. Itulah yang dilihat oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, yang tergantung tadi Ustaz, persoalan saya tentang dah ikut sampai ke banglo dan nampak banglo besar Ustaz. Intipan tadi Ustaz. Apa tindakan kita seterusnya Ustaz? Ya. Ringkaslah Ustaz Fauzi. Kalau dalam isu semacam ini, kalau terbukti bahawa itu sindiket dan itu merupakan sesuatu yang tidak kena, saya rasa jelas dalam isu ini, dalam konteks ini, bukan medan kita nak bagi derma lagi dah. Bahkan kita patut buat aduan pihak yang berkaitan, kerana ini satu yang patut kita hentikan. Kerana jangan kita sampai menganunyai orang lain. Betul, si bagi derma, saya sebutkan tadi ada keikhlasannya. Tapi bila kita ditipu oleh mereka yang cuba nak menipu. Jadi akhirnya bagi saya, macam ini kita kena hentikan. Dan saya mohon mencadangkan kita kena ada iman sebenarnya dalam isu macam ini. Ada gandaan di sana dari sudut hukuman sebagainya. Wallahu a'lam. Itu pun sedang diambil tindakan oleh JKM Ustaz, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau ada lihat, laporkan kepada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apa pun Ustaz dan perempuan, kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaun. Alhamdulillah, terima kasih anda semua sebab setia bersama dengan saya bersama Al-Kuliah petang ini tentang tajuk kita hulur atau tidak, tentang wang ringgit kita dalam sumbangan, derma, sedekah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang menimbulkan keraguan-keraguan yang menghilangkan keikhlasan kita. Contoh Ustaz Aslan, contohlah saya sebut, kadang-kadang ada juga segelintir orang awam yang minta sedekah dengan sebab alasannya adalah minta maaf lah, saya minta sedekah sebab saya baru kena ragut tadi. Kadang-kadang kita tengok dia atas bawah kan mencurigakan. Ataupun pernah orang jumpa saya Ustaz, dia kata apa, Ustaz ada tak duit Ustaz, sebab saya
buat kontrak bina rumah orang tak bayar kat saya. Allah. Saya kata kesian juga ya. You kontraktor macam mana sampai orang tak bayar kan. Jadi kadang-kadang alasannya mencurigakan Ustaz. Jadi sampai keikhlasan kita pun jadi berbelah bagi. Jadi apa pandang Ustaz dalam perkara ini? Silakan Ustaz. Okey, isu semacam ini adalah satu penceritaan yang biasa berlaku di mana-mana. Ya. Saya nampak dua perkara. Yang pertama sekalinya ialah kita balik kepada asas kita dalam kita nak beri sumbangan derma itu sendiri. Kita tahu ini merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita ada kemampuan untuk bagi derma dan sumbangan. Persoalan sekarang ialah di mana kita nak menyumbang itu. Kadang-kadang kita bertemu orang macam tadilah. Maka yang keduanya, orang-orang kadang-kadang mencurigakan kita. Saya rasa dalam isu ini, kalau betul-betul orang tadi nampak sangat dari sudut mencurigakan kita, yang kita boleh pertikaikan keikhlasannya dalam memohon itu, dan nampak wajah-wajah tidak ceria, saya rasa hak kita sebagai penderma tidak beri. Sebab kita ada pilihan yang lain. Dia sebutkan tadi, pilihan kita ini jelas. Ada kadang-kadang tempat yang clear, yang memang jelas kita boleh beri. Tabung Palestin, tabung anak yatim, tabung masjid untuk tujuan renovation masjid, macam-macam. Mari kita ada pilihan. Tapi dalam isu semacam ini, kadang-kadang manusia ini, tuan-tuan, ada semangat sayangkan pada orang lain. Mungkin kita ambil hadis Nabi pernah kata, "Man kana fi aunil abdi, kana Allahu fi aunih." Maksudnya, sesiapa yang berada dalam keadaan bantu orang lain, Allah akan bantunya. Ialah kita nampak orang tadi mencuri, tapi kita rasa nak beri. Itu hak kita nak beri. Tak sikit, banyak. Tapi biasanya jangan banyaklah. Yang kedua, saya jawab pada tuan-tuan bahawa dalam isu ini, kita ada pilihan. Kalau kita nampak ada tempat lebih aula, ke situlah tempat kita sepatut kita beri. Kerana itu lebih aula, lebih berhak kita nak menyumbang. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu lagi kadang-kadang insiden ni selalu kita bertembung Ustaz. Antara keikhlasan dengan kesian. Padahal tak ikhlas pun tapi kesianlah dia. Suami kata jangan bagi, saya kata kesianlah dia kan. Okey. Dia bagi atas rasa kesian, bukan ikhlas. Memang tak ikhlas pun tapi kesianlah dia. Jadi mana satu yang patut diutamakan Ustaz? Cantik. Ya? Kesian dan ikhlas ini sebenarnya dua-duanya dalam Islam belaka. Sebab kesian pun satu di antara yang diajar agama. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kesiankan orang, Allah tidak akan kesiankannya. Artinya sifat kesian, sifat cantik dalam Islam. Sifat ikhlas memang amat cantik. Jadi keduanya ada nilai belaka. Mungkin kerana sifat kesian tadi, dia tak langsung akan datang keikhlasan. Yalah kalau orang tu saya katakan bagi Pak Wazi datang, Pak Wazi menangis-nangis kat saya, contohnya kereta dirompak contohnya. Contohlah Pak Wazi ya. Pernah Maka pun. minta ya. Pernah pun. Itu ceritalah tu ya. Baik. Saya rasa kesian Pak Wazi ni, nampak menangis, saya hulurkan. Pastilah kesian saya tadi, saya yakin nilai keikhlasan ada. Sebab kalau tak kesian, langsung tak beri. Sepusim tak ada. Tapi makna kesian saya tadi, saya beri sebab ada nilai keikhlasan. Jadi kesian satu akhlak yang baik, ditambah keikhlasan, diberi suntikan pasti, maka satu yang amat baik. Jadi kesian itu kadang perlu Ustaz Wazi. Wallahualam. Okey Ustaz, satu lagi persoalan cerita bab hulur ataupun tidak ni memang menariklah pada petang ni. Makin rancak kita bincang sama Ustaz Roslan Muhammad ya. Apa pun kadang-kadang Ustaz kita lihat yang duk mengemis di tepi jalan ke, bawah jambatan ke, di pintu pagar masjid Ustaz. Hari ni Jumaat kadang-kadang kita lihat di pintu pagar masjid tu memang yang jenis pakai tudung, nampaknya orang Islam lah. Bawa anak kecil. Bawa anak kecil pula yang kadang-kadang anak kecil pun tengah tidur, tengah panas Ustaz. Kita tadi sebut kesian tadi kan. Kita pun tak kiralah siapa orang ini, orang mana, entah dia berlakon, entah ada banglo, kita tak fikir dah sebab kesian tadi Ustaz. Jadi dari sebalik kesian tu sebenarnya kita lihat ada satu fenomena Ustaz, dia telah mencalar imej Islam itu sendiri. Satu masjid, yang kedua yang minta tu pakai tudung dengan anak kecil tu. Jadi apa komen Ustaz dalam hal ini Ustaz? Okey. Komen saya kira dalam satu kata-kata mudah saja. Sepatutnya dalam isu ini semua pihak harus bangun untuk menanganinya. Arti tidak boleh kita biarkan ia berleluasa, melainkan mereka yang betul-betul perlu memang hak diberi untuk mereka menerima bantuan. Tapi kalau dalam peringkat mencemarkan imej Islam, imej agama kita, ini sesuatu yang perlu kita tangani. Jadi semua pihak harus bersama bangkit. Pihak masjid, pihak surau dan semua masyarakat. Sebab bagi saya, kalau ini kita biarkan, ia akan satu perkara yang dianggap kecil. Sedangkan mereka ini telah bawa sesuatu benda yang kotor dalam masyarakat. Pertama, mereka menipu. Yang kedua, mereka buat satu benda yang diharamkan agama. Maknanya mereka telah buat satu benda yang menurut syariat agama.
Jadi kesimpulan komen saya ialah kita harus ambil tindakan yang lebih konsisten dan secara kolektif di semua peringkat. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya dah nampak bahawa kalau hari ni, minggu ni adalah hari Jumaat ni, di pintu pagar masjid telah kita bagi, minggu depan benda yang sama akan berlaku Ustaz. Sampai tahun depan dan sampai kiamat akan berlaku. Berterusan. Kalau mati mak pun, anak yang besar, yang kecil itu bila besar, dia ambil alih pula. Carry yang sama Ustaz. Okay. Jadi Ustaz Mewarisi. Jadi apa boleh tak Ustaz ceritakan macam mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia merintah dalam masa yang singkat Ustaz, tetapi orang kata apa, zamannya nak cari orang susah yang mengaku dia mengemis, miskin pun memang tidak ada orang layak terima zakat lah. Semua kata aku dah okey dah, aku dah tak layak terima zakat dah. Okay. Sebab kadang-kadang zaman kita ni Ustaz, yang dah terima zakat 10 tahun, tahun yang ke-11, tidak ada nama yang senarai Ustaz, dia marah. Kenapa nama saya tak ada? Dah 10 tahun ada. Kenapa tahun ni tak ada? Pada orang tu dah buat kajian dah. Pusat zakat buat kajian, dia dah tak layak dah. Apa pandangan Ustaz tentang inilah fenomena berlaku Ustaz? Okey, pertama sekali, kalau kita balik kepada asas dalam agama ini, dia manusia mesti dibangunkan berasas kepada keimanan dan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada iman, dia tak akan buat benda-benda yang bercanggah dengan agama dan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diceritakan di zaman Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah hanya 800 hari lebih, dalam 2 tahun setengah saja. Tapi melahirkan masyarakat yang tidak ada meminta-minta, tak ada fakir miskin. Tadilah kerana faktor masyarakat itu masyarakat ada adabnya, ada agamanya. Jadi bagi saya dalam isu ini, fenomena ini, tuan-tuan puan-puan, perlu kita ambil satu peringatan yang besar. Kenapa? Kerana kalau kita biarkan ia menjalar di tengah masyarakat, dia akan menjadi satu penyakit dan barah kanser yang berbahaya. Kenapa? Dia akan menjadikan bukan setakat anaknya, tapi keluarga keseluruhannya dalam keadaan mewarisi akhlak-akhlak yang tidak bagus ini, dan akhir mereka hidup hanya dengan tujuan mengemis. Di saya hari ini banyak bercakap tentang soal ini tuan-tuan. Cuma saya rasa kita kena adil jugalah ya. Terutama kita bercakap terhulur ke tidak ni, Ustaz Fauzi, saya rasa saya nak mencelah sikit bahawa dalam Islam memang kita wajib hulur. Kerana sedekah ini satu perkara yang nikmat dalam Islam. Kerana itulah kata para alim ulama kita, orang yang menghulur, orang yang memberi itu pasti mereka akan beroleh pertama keberkatan hidup mereka. Yang kedua, mereka akan dapat memilih pintu syurga mereka akan masuki. Yang ketiga, mereka tidak akan miskin mereka derma. Jadi dalam Islam ini, kita kena jadi penderma sebenarnya. Kita kena orang pemurah. Tak banyak, sikit tak apa. Tak, kalau tak sikit, banyak, alhamdulillah. Maksudnya ialah, derma ni benda yang positif. Tetapi, tadilah, bila berlaku situasi tadi, kita kadang rasa curiga. Ini yang jadi masalah kepada para penderma. Wallahu a'lam. Yang nama tak ada Ustaz. Dah 10 tahun dah nama ada. Ni tak ada tahun ni. Kenapa Ustaz? Saya fikirlah. Saya fikir cara logik akal saya. Orang ini oleh kerana dia sudah terdidik dengan menerima, maka dia nak menerima selama-lamanya. Sepatutnya orang ini kalau dia sudah ada kekuatan iman, dia menerima untuk tempoh tu dia hilang, dia sudah berada di tempat yang tak patut dia terbuka hati. Sebab dia pula jadi pemberi dan penderma. Ini yang sepatutnya. Jadi orang ni bagi saya Ustaz Fauzi nak kena isilah suntikan iman, suntikan agama, suntikan ilmu. Kalau tak diisi suntikan macam ni, dia akan macam tu dah. Dia akan komen saja. Kerana dia rasa dianggap layak sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Okey Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, hulur ataupun tidak, apapun kita berhak sekali lagi dan kita kembali selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما hulur ataupun tidak. Apapun kalau rasuah jangan hulur ya. Memang itu haramlah. Ini kita bincang bab sedekah ataupun derma sumbangan untuk mereka yang ada kemaslahatan. Apa pun Ustaz Roslan, saya nak berbalik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Nabi pun hulur, Nabi pernah menghulur tapi dalam bentuk yang begitu cantik nilainya Ustaz. Bagaimana seorang pengemis datang ke masjid Nabi mengemis minta sedekah. Nabi tanya dia balik, apa yang ada di rumah kamu? Dia bawa barang-barang dia dan akhirnya Nabi suruh sahabat beli. Dan sahabat beli dengan harga 2 dirham. 1 dirham untuk kamu beli makanan untuk keluarga kamu. 1 dirham kamu pergi ke pasar, kamu beli kapak. Nabi tak bagi duit. Tapi Nabi suruh kamu beli kapak. Dan akhirnya dia beli kapak. Dia pun tak tahu sebab apa beli kapak ni. Nabi suruh dia cari kayu api dan jual di pasar. Akhirnya dia dapat menyara hidupnya. Apa
moral of the story Ustaz. Cerita ni sebenarnya apa benda yang Nabi nak beritahu kita ni? Orang tu minta tapi Nabi tidak mengulurkan apa dia minta. Tapi Nabi menghulurkan kapak dia. Silakan Ustaz. Okey, cantik. Cerita ini merupakan hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Moral of story ni bagi saya ada 3-4 perkara lah. Yang pertama menunjukkan bahawa dalam soal beri ataupun holor derma ini, dia bukan saja dalam konteks RM ataupun pound sterling ataupun rupiah ataupun apa saja dinar sebagainya. Tetapi kita dalam konteks agama ini kadang-kadang mungkin sedekah bentuk kata-kata. Holor dalam bentuk bicara yang manis, nasihat, itu semua sedekah belaka tu. Ya, saya sebut ke satu benda yang baik. Ustaz, sabar Ustaz, insya-Allah jangan gundah gulana, insya-Allah Allah Maha Kaya. Ini pun sedekah sebenarnya. Sedekah sudut kata-kata bicara yang memaniskan jiwa saya, memaniskan jiwa Ustaz Fauzi. Dia dengar tenang jiwa. Saya tak perlu duit pun, tapi kata-kata. InsyaAllah Allah ganti kan dengan lebih baik lagi. Jadi dalam Islam tuan-tuan, rupa-rupanya di sana ada saluran yang pelbagai. Artinya, kalau kita dapat habiskan masa kita kerana kerana agama, itu juga sumbangan. Kerana kita nak buat kebajikan, kita habis tenaga kita. Gotong royong, contoh bantu orang dengan kekuatan tenaga. Mungkin masa. Arti dalam Islam ni pelbagai cara. Maka cerita Nabi tadi, Nabi tak holor pun ringgit, tapi Nabi holorkan sesuatu yang bersifat orang boleh guna pakai. Jadi maka dalam Islam ni tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam ini, holor bentuk sumbangan pelbagai. Hatta senyum pun dianggap sebagai sedekah. At-tabassum fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum kepada kawan kamu dianggap sebagai satu benda yang baik. Sedekah dianggap sedekah oleh Nabi SAW. Mungkin kalau kita lihat pepatah Cina ni dulu, saya nak sebut Cina tak boleh lah ya. Pepatah Cina menyatakan bahawa kita tak bagi dia wang, kita bagi dia joran. Oh gitu. Supaya dia, kita tak bagi dia ikan, kita tak bagi dia ikan, bagi dia joran. Pancing tu. Kalau bagi ikan sampai bila dia akan cari ikan dan kita akan bagi ikan. Tapi dengan bagi dia joran pancing, dia akan cari sendiri ikan tersebut. Betul Ustaz? Betul. Saya kalau Ustaz Fauzi bawa Cina punya, saya bawa yang Al-Quran punya. Sebab Allah kata dalam Quran dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Sesuatu yang kamu sumbang itu Allah akan ganti nanti. Allah ganti by cash kadang-kadang. Cash pertama pahala. Cash yang kedua akan datang kebaikan insya-Allah. Jadi itu kelebihannya. Betul Ustaz. Kadang-kadang macam Ustaz sebut tadi lah, ya, barangkali kalau orang tu dia mempunyai kilang Ustaz, barangkali nak holorkan derma sedekah, lebih baik dia holorkan peluang pekerjaan kepada orang tersebut yang dapat sara hidupnya. Okey Ustaz, saya nak balik Ustaz kepada di Mekah lah. Saya pernah berada di Mekah masa zaman saya belajar dulu Ustaz. Dan bila saya berada depan Kaabah, lalu depan saya tu Ustaz, warga-warga daripada Afrika, dia lalu menghesok dengan punggung Ustaz. Dia tunjukkan kakinya tak ada. Tapi bila mana beberapa saat kemudian dia boleh bangun, dia berlari pula Ustaz. Allah. Berdiri dan berlari. Rupanya ada polis kejar dari belakang. Saya pun terkejut. Depan Kaabah tu? Depan Kaabah Ustaz. Allah. Tapi sekarang dah tak jumpa Ustaz. Memang tak jumpa orang perempuan depan Kaabah orang macam tu. Barangkali penguatkuasaannya Ustaz, barangkali ya. Hingga tidak ada pengemis yang mencemarkan imej Kaabah atau Masjidil Haram. Silakan Ustaz. Pertama sekali, sesuatu penyakit dalam masyarakat, kita yakin ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit moral, penyakit akhlak, penyakit pengemis dan mengemis sedikit. Sebab itulah bagi saya, betul Ustaz Fauzi kata, bila ada sistem penguatkuasaan undang-undang yang total di peringkat begitu, saya yakin banyak perkara boleh selesaikan. Jadi di Mekah sama. Mungkin dulu begitu keadaan. Saya belajar itu macam tu. Sekarang dikhabarkan tak ada. Ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa ada sistem yang mereka telah guna cipta untuk membenteras gejala ini. Jadi kepada kita hari ini, dalam konteks masyarakat kita, supaya kita yang derma ini, itulah sebab kita tak nak Ustaz Fauzi, ya. Kita bagi derma terkadang kita was-was. Curiga. Sepatutnya kita bagi derma ini dengan hati ikhlas. Tapi aku bagi RM5 tadi, betul dah orang tu. Contohnya. Jadi kita bimbang. Dengan curiga tadi, pahala kita tak ada. Jadi untuk tidak berlaku macam ni, bagi saya kita kena ada kawalan undang-undang untuk menyebabkan mereka tidak berani untuk mengemis secara tak betul dan kita berhak untuk beri sumbangan sepatut kepada pihak yang sepatut kita beri. Wallahualam. Okey Ustaz, kalau kita dah kata apa, keikhlasan dah ada, kita tepikan seketika benda-benda yang mencurigakan tadi dan kita salurkan kepada tempat-tempat yang selayak dan sepatutnya Ustaz. Barangkali Ustaz kita nak positifkan balik yang kita bincang tadi tu Ustaz. Kita nak mengholorkan juga, holor ataupun tidak, kena holor pada tempat yang selayaknya. Saya tengok hadis Nabi sebut,
Benda yang simple je Ustaz ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun sekadar kamu derma, kamu sedekah sebelah biji tamar. Allah. Jadi apa kami Ustaz tentang nak galakkan masyarakat Islam kita mudah-mudahan dan juga non-Muslim supaya bersedekah. Saya tengok Ustaz di Masjid Jamek, satu Masjid Jamek Serdang di Selangor, macam ada orang Cina yang bukan Islam Ustaz, dia sedekahkan beras, gula kat masjid. Orang tanya kenapa lu sedekah? Dia kata apa? Saya dengar ceramah. Dia kata kalau kita sedekah kat masjid, ada berkat. Untung saya banyak orang. Okay. Jadi apa komen Ustaz? Silakan. Pertama sekali kita harus ingat, Islam adalah agama yang sentiasa mengajak umatnya kepada jalan kebaikan. Allah SWT buka jalan kebaikan cukup hebat dalam kehidupan kita. Ustaz Fauzi dah bacakan hadis tadi. Ittaqin nar walau bisyaqqi tamrah. Kita beri sumbangan walaupun sekecil buah tamar pun, ikhlas kita dapat pahala yang besar. Jadi moralnya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa dalam hidup kita ini jangan jadi manusia yang bakhil, kedekut, tangka jering. Jangan ada. Arti kita jadi manusia yang menyumbang, percayalah. Bila sampai masa di padang mahsyar nanti, itulah harta kita yang paling besar. Tolong tuan-tuan semak dalam ayat Al-Quran 261. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiqun." Saya baca ayatnya mungkin tak sempat. Tengok dalam Al-Baqarah 261 bagaimana Allah perumpamakan. Sedikit kita sumbang, Allah cambahkan sampai beratus kali cambahan. Bayangkan tuan-tuan, maknanya Allah tidak pernah mengecilkan pemberian kita sekecil mana, tapi Allah membesarkannya. Sebab itulah Ibn Attallah As-Sakandari berkata bahawa orang bagi derma ada 3 kelebihan besar. Orang bagi derma dengan ikhlas, pertama, rezekinya akan melimpah ruah. Yang kedua, Allah berikan kekuatan dalam hidupnya. Makna umurnya diberkati dan hidupnya dirahmati. Yang ketiga, Allah permudah laluan dia ke syurga. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, orang bagi sumbangan tidak akan miskin dengan sumbangan. Tetapi orang yang bakhil, dia akan miskin dengan apa yang dia ada. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas sumbangan mucara kata-kata hikmah tadi. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi manusia as-sakhiyu, yakni yang dermawan, yang pemurah untuk menyumbang harta kita yang merupakan nikmat Allah disalurkan kepada tempat-tempat yang selayaknya insya-Allah. Dan insya-Allah ya untuk orang kata mensinambungkan, menjalinkan generasi yang pemurah, didiklah anak-anak kita supaya menjadi generasi as-sakhi juga pemurah. Ajar didik anak kita, adik ambil RM10 ni masuk ke masjid. Ajar anak kita Ustaz kan. Mudah-mudahan kita pun dapat pahala juga sebab kita mendidiknya. Apa pun terima kasih yang bagi Ustaz Roslan dan juga anda semua kerana setia dengan Al-Kuliah sampai ke penghujung rancangan pada petang ini. Jangan lupa temu janji kita, ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah pada minggu hadapan dengan tajuk yang cukup menarik Ustaz, iaitu Aku Ingin Cantik. Jadi kalau tuan-tuan ingin cantik, tengoklah Al-Kuliah. Kita nak promosikan kosmetik apa? Tengoklah Al-Kuliah pada minggu hadapan. Jumpa insya-Allah ya pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi
salam